setiap perkara yang dilaksanakan oleh seorang hamba tidak lepas daripada kehendak daripada Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Akan Dikau kami meletakkan ubudiyah ya Allah, dan akan Dikau kami mohon pertolongan. Jika kita mempunyai kuasa veto, kenapa perlu Allah menyatakan wa iyyaka nasta'in? Maknanya, kita tidak akan terlepas daripada sifat kehambaan. Kita tak akan terkeluar daripada sifat kehambaan. Seseorang ini dia meletakkan dirinya sebagai seorang hamba Allah dalam beberapa hal. Dalam kematian, baru dia rasa dia ni hamba Allah dan dia ada Tuhan. Dalam menerima balak daripada Allah, baru dia merasakan bahawa dia hamba Allah dan dia rasa dia ada Tuhan. Tetapi dalam suatu perkara yang lain, seolah-olah dia tidak merasakan bahawa dia ada Allah Subhanahu wa taala dan dia ni hamba Allah. Seolah-olah umur yang ada pada dia ini mempunyai kuasa besar. Harta yang ada pada dia mempunyai kuasa besar. Sihat yang ada pada dia mempunyai kuasa besar. Walhal Allah mendidik kita dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Bila diletakkan dengan kalimah tahmid itu, seseorang yang boleh memuji sesuatu perkara apabila dilihat akan jamilul ikhtiyar, cantiknya akan suatu pekerjaan tersebut, maka layak ia menerima puji. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Tuhan kami, barang yang engkau telah jadikan, yang kau telah cipta dan kau telah jadikan ini, ma khalaqta hadza batila, tak ada satu perkara pun yang tidak betul dan tidak yang salah. Semua yang Allah takdirkan, yang berlaku ke atas kita, dalam keadaan yang baik, rupa yang baik. Cuma macam mana kita menerimanya sebagai hamba Allah. Kadang-kala balak itu pada kita tidak baik, tapi hakikatnya pada Allah baik. Sehingga kan Ibn Atha'illah Iskandariyah menyatakan, apakah hikmahnya Allah memberikan kita suatu balak, diberikan kita kesusahan, ada sihat, ada sakit, ada senang dan ada susah. Kenapa tak bagi kita senang terus? Tuan-tuan ingat orang yang kaya duduk di banglo mewah 11 juta, 13 juta, hati mereka senang. Mereka dalam keadaan susah hati. Mereka takut, hidup dalam keadaan ketakutan. Penuh dengan CCTV, penuh dengan pengawal, security dan sebagainya. Hati mereka gelisah. Apakah dengan harta itu membuatkan seseorang itu jadi tenang? Tak. Kenapa Allah tak bagikan orang tu, Masya Allah, sehat dan tidak pernah sakit, senang dan tidak pernah susah? Maka Ibn Atha'illah Iskandariyah menyatakan dalam kitabnya, iaitu kitab Hikam. Apa dia? Supaya manusia ini tahu dan tahu untuk balik kepada Allah dan sedar dirinya sebagai hamba Allah. Kalau tak, dia tak sedar. Dia senang, tak pernah susah. Sebab itu kata Rasulullah SAW, manusia itu akan hampir kepada Allah dalam dua keadaan. Baru orang nak balik dengan Allah. Bila dia tak bertemu dalam dua keadaan ini, seolah-olah dia tidak merasakan adanya Allah. Satu, kata Nabi SAW, bila dalam keadaan ia sakit. Seseorang itu bila sakit, baru dia cari Allah Subhanahu wa taala. Masa dia sihat, dia tak nak gunakan masa dia untuk Allah. Tuan-tuan, malam ni saya nak buat tuan-tuan berfikir sebenarnya. Sebelum saya masuk dalam kuliah saya nak menceritakan tentang ilmu nafi'.